Inspirasi legenda kali ini kami bawakan kepada anda The Flying Tiger, jago taekwondo negara. Jadi kepada anda kali ini, nak tahu apakah gelaran yang dibawa oleh beliau? Bukan sekadar suka-suka ataupun rekaan semata-mata, namun ada kisah di sebaliknya. Ikuti bersama dengan kami dalam Inspirasi Legenda, menyemarak misi emas anda. Calon yang pertama bagi anugerah emas Sam Benson Hedges 86, datangnya dari Cemoro Perak, masih muda, sukannya taekwondo, namanya R. Silvamoto. R. Silvamoto, ahli sukan taekwondo negara yang sedang meningkat maju sekarang ini. Dia dicalonkan kerana prestasinya memenangi pingat perak bahagian flyweight taekwondo sukan Asia tahun lalu. Tanpa harapan berlepas dari lapangan terbang Subang, rupanya R. Silvamoto membawa pulang pingat perak dari Seoul itu. Dalam pertandingan tersebut, dia mengalahkan Budi Setiawan dari Indonesia di peringkat separuh akhir. Dan dalam pertandingan akhir, dia ditewaskan oleh juara dunia yang juga peserta tuan rumah Lim Yong Sik dari Korea Selatan yang memenangi pingat emas. Dan kekalahannya untuk pingat perak itu amat tipis, iaitu ketinggalan hanya 2,5 mata. Nama sebenar anak muda ini ialah Ramasamy Silvamoto, lahir di Cemoro Perak pada 1 Mac 1967. Tahun 1986 telakar sebagai tahun paling gemilang buatnya. Hasil pingat perak dalam Sukan Asia itu, R. Silvamoto dinobatkan sebagai olahragawan harapan kebangsaan 1986. Selama 1.5 dekad menceburi sukan taekwondo kategori flyweight antara 1980 hingga 1996, sudah banyak kejayaan yang disumbangkannya. Malah sehingga ke hari ini terus diingati sebagai pemenang pingat pertama negara bagi taekwondo dalam Sukan Asia. Baik, saya bersama dengan The Flying Tiger, Master Selva. Apa khabar? Khabar baik. Tetap masih sama macam dulu? InsyaAllah. Okey, Master, kita nak tahu juga perjalanan Master daripada kecil sampailah sekarang. Macam mana Master Selva waktu kanak-kanak tu? Kita nak tahu kehidupan. Masa kanak-kanak memang senyuman dalam tangisan lah. Kenapa? Banyak kesusahan. Nak kata susah, memang susah sangat. Nak kata nak makan satu hari pun, kena usaha lah cari makan. Okey, lepas tu saya ni seorang asthma patient. Daripada kecil, asthma patient, every week I kena ambil injection. Jadi doktor advise me, don't do anything, don't involve any exercise kan. Jadi kita pun macam biasa lah, macam biasa. Bila saya dah pergi sekolah menengah, itu yang membuka saya untuk beri dalam sukan seni bela diri. Sebabnya saya selalu kena dibuli. Selalu kena bully, selalu kena pukul. Badan saya kecil, kurus kan. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak overcome benda ni. Saya pergi jumpa guru disiplin sekolah, saya komplain. Jadi guru disiplin cakap, kenapa you tak ambil belajar seni bela diri? Awak anda boleh tahankan bela diri. Saya pun start lah. Bila saya start dalam 3-4 bulan, coach yang mengajar tu nampak bakat dalam saya. Dia nampak bakat saya, dia kata, Selva, awak ni berbakat, awak boleh pergi jauh ni. Awak boleh ubah kehidupan anda kerana awak berjumpa. Semuanya pada ajar awak, bukan pada saya. Awak nak, tak nak, dia kata. Dia cakap memang saya nak master, saya nak ubah kehidupan saya. Dia kata, okey, tak apa. Kita training. Saya start taekwondo 20 hari bulan 5, 1980. Saya start. Masa tu bayaran hanya RM6, tapi saya tak sanggup bayar RM6 pasal tak ada duit. Mak saya seorang penuri getah, dia dapat dalam RM250 atau RM300. Itu tak cukup untuk saya bayar untuk iuran taekwondo. Master yang mengajar saya tu, Master M. Kupusami, dia kata, you tak payah bayar 1 sen pun. Saya suka you punya attitude, saya suka you punya bakat, saya ajar you percuma. Janji, awak tunaikan janji saya jadi juara negara. Kata, okey. Saya pun latih sungguh-sungguh. Dalam tahun 84 di Stadium Cinggu, ada pengumuman. Dia kata, tahun 86 di Sukan Asia,
2 kategori daripada Malaysia akan terpilih. 2 kategori daripada Malaysia terpilih untuk wakil Malaysia. Dia tanya jurulatih saya, macam mana kalau saya nak masuk Asian Games? Jurulatih kata saya, anda cuba dulu. Kalau anda boleh perform dengan terbaik, kalau semua orang nampak awak ada bakat, kita akan pilih. Jadi saya daripada tarik 84 tu, saya training macam orang gila lah, orang gila. Pasal kepala otak saya satu je. Qualify untuk Asian Games, menang pingat, ubah kehidupan saya. Saya tak nak mak saya susah lagi melalui kita. Kata pukul 12 ke tengah hari pun saya jogging. Gila, orang gila. Jadi orang suka lah kan. Jadi daripada tahun tu, saya masuk apa kejohanan pun, saya macam extraordinary tau. Saya macam gila-gila. Dalam gelanggang tu macam rimau. Masa apa depan saya belasak tu kan. Dia pun nampak saya, dia pun pilih saya. Zaman tu saya tak faham pasal sukan tau. Undang-undang saya tak faham. Dia punya pusingan pertama, round robin lah, apa, quarter final, semi final tak faham. Coach panggil saya lawan. Setiap kali saya masuk final pun, saya tak tahu yang itu final. Saya masuk, saya kalah. Saya kalah pun, kalah tipis. Saya patah ibu jari kaki saya. Kalah tipis. 0.5 points kan, saya kalah. Balik saya nangis. Allah, tak boleh masuk final. Kau cakap hang baru habis final. Apa kau nangis? Kau hero negara lah. Kali orang pertama menang pingat perak untuk sukan taekwondo ni. Baru saya cakap, oh ya. Bila saya balik ke camp, dengan kamera semua kan, baru saya rasa, oh dah capai dah saya punya matlamat kan. Paling boleh ingat dalam hati saya sampai sekarang, Sukan Asia. Satu-satu pingat yang saya tak boleh dilupakan. Ini dilakukannya dalam Sukan Asia 1986 di Seoul, Korea Selatan. Ketika pertarungan akhir ini, Arsevamutu tidak menyedari dan tidak diberitahu bahawa lawannya merupakan juara taekwondo dunia 8 kali. Bukan itu saja, beliau juga tidak tahu bahawa perlawanan tersebut merupakan perlawanan final dan hanya tewas tipis dengan kiraan mata. Ia mungkin cuma pingat perak dikalungkan ke lehernya, namun cukup memberi impak menyumbang kepada status beliau selaku pemegang pingat terbanyak oleh seorang atlet taekwondo negara. Ini bermakna Arsevamutu bertemu bukan dengan sebarangan lawan, ya. Seorang lawan yang begitu handal, begitu berpengalaman, dan permainan taekwondo merupakan permainan yang memanglah kepakarannya terletak pada peserta-peserta dari Korea. Mengimbau bagaimana bermula Arsevamutu memulakan kerjaya sebagai atlet dengan menyertai Sukan Malaysia pada 1984 yang mengangkatnya sebagai pemenang pingat emas selama 12 tahun berturut-turut dari 1984 hingga 1996. Biarpun Kim Yong-sik menang dalam pertarungan final Sukan Asia tersebut, namun Arsevamutu tetap membawa aura kemenangan ke kamp taekwondo negara ketika itu dengan pingat perak. Pingat perak. Tapi macam mana dapat gelaran The Flying Tiger tu, saya tak tahu. Flying Tiger masa Sukan SEA 1989 di TNB Bangsa, kilat Bangsa. Masa final tu, saya memang dah training skill training tu. Dia call killer skill 2 tahun di Korea. Saya training 2 tahun juga, tapi saya tak buat dalam local championship, saya tak tunjuk. Coach saya cakap, you simpan weapon. Simpan rahsia dulu. Bila ada masa baru kau pakai. Jangan tunjuk. Kalau tunjuk, orang lain boleh baca. Jadi saya pun tahanlah. Tapi selalu kalau jumpa orang Thailand tu dia Muay Thai punya style kan. Selalu dia cover muka, kadang-kadang tangan dia turun bawah. Jadi bila nampak dia penat, coach cakap bila dia penat, baru you jubah you punya skill. Jadi memang tepatlah. Kita dah training 2 tahun kan. 2 tahun kita belajar accuracy. Memang tepatlah tendangan dia tu. Cabut dia punya jaw. Ada letak jaw. Masa tu dapat gelaran Flying Tiger. Start daripada 89, setiap tournament saya buat tendangan-tendangan memang aksi lah. Memang buat flying teknik kan. Southeast Asia, semua orang kenal saya sebagai Flying Tiger. Itu gelaran saya sampai sekarang lah. Okey, sekarang ni macam coach ni lah kan, sekarang anak pun
Isteri pun taekwondo, semuanya berlatar belakangkan taekwondo kan. So macam mana coach rasa taekwondo kita dekat Malaysia ni, harapan coach sendiri? So like one of the reason my daughters in taekwondo pasal saya. Dia minat daripada 4 tahun dia orang belajar. So I never paksa dia orang. So saya bagi tahu dekat dia orang selalu, saya tak dapat pilih pergi Olimpik. Saya dah pergi semua level dah. Olimpik saya tak dapat pergi pasal kategori saya tak terpilih. Jadi kalau awak training sungguh-sungguh, memang ada bakat, satu hari nanti OCM boleh select awak untuk wakil Malaysia pergi ke Olimpik, you boleh fulfill my dream. My dream to produce one Olympic athlete from my Jago Academy. Pada hari ini, taekwondo telah muncul sebagai badan sukan global yang mendapat reputasi antarabangsa dan berdiri bersama sukan-sukan rasmi lain, terutama di sukan Olimpik. Setelah menambah bakti untuk negara, harapan R. Selvamutu cukup besar untuk melihat ramai lagi bakat baharu sukan taekwondo dilahirkan. Namun sebelum itu, beliau turut aktif dan bernaung di bawah Persatuan Taekwondo Kuala Lumpur. Pada tahun 2010, beliau telah pun menubuhkan Kelab Taekwondo Jago demi merealisasikan impian beliau terhadap sukan tersebut. Usaha membangunkan sukan ini turut mendapat sokongan ahli keluarga, terutamanya kedua-dua anak perempuan beliau yang turut aktif dalam sukan yang sama. Sekarang saya telah dipilih untuk menyertai Sukma di Sarawak, mewakili State Penang, dan saya ialah full-time athlete dan full-time student. Saya tengah buat my second year diploma and I'll be finishing this year. Training with my parents, is it hard? Yes, it is hard even though they're my parents. Parents are aside, coaches are aside. So when they are my coach, they are like other coaches. They are strict, they will cane me. Rotan tu mesti kena tendang, kena support, semua adalah. Tapi itu training. Sekarang saya tengah training untuk Sukma yang akan datang dan kejohanan Malaysia yang akan datang. Our parents' behavior towards us, right? There are two different personalities for them. It is training-wise and in the house. So training-wise, they are very strict. They don't see, dia orang tak tengok anak sendiri ke anak siapa. Semua sama. Ni semua anak mereka lah. So dia orang cakap anak mama, anak papa. It's like that. So we all train together. Satu seorang kena, semua kena. Garang tu tetap garang. Kena pukul tu tetap kena pukul. Tak tengok anak orang lain ke anak sendiri. Tapi kalau dekat rumah, time character training tu tak ada. At class, memang they don't see any favoritism. Even though we are the children, they don't see us like, they won't like, especially focus on us. They will focus on everybody just like how they focus on their own child. At home, normal lah, memang saya tu paling tersayang. So memang they manja me a lot lah. But in class, memang they will put because it's normal, that's how training works. Aim saya sekarang ialah untuk menang gol dalam Sukma. Dan kalau lepas ni saya dah habis belajar semua, I hope I can bring forward this class, take over classes and teach and bring forward more talents and bring forward more athletes to Malaysia. Because kalau tanya saya sekarang lah kan, Malaysia is lacking of athletes. We need more athletes in the future. My next aim is to be pelapis negara because now they are looking for pelapis negara. Starting from this year, they will be coming up. So I want to be one of them. As you can see, both of my parents are national athletes. So as their kid, I feel like I also need to be that. And he is one of them. So in 2027, SEA Games will be happening in Malaysia. So I want to participate in that and make my parents proud and also my nation. And my biggest aim is to go for Olympic. Because my father and my mother didn't get to go, so I want to fulfill their dream behalf of me. Okey, untuk masa saya jadi student, dia sangat-sangat garang. Dan lebih kepada tegas ada dengan dia. Janganlah cuba-cuba curi tulang masa training dengan dia. Tapi selepas saya bekerja sekali dengan dia dalam Kelab Jago ni, dia tak anggap saya sebagai anak buah, student, dia anggap saya sebagai rakan kerja dia. Dan banyak kita orang bincang macam mana nak build up player. Okey, untuk mencari bakat baru, kami bawa atlet daripada kelas basic dan macam mana kami nak improve, kami akan buat tournament antara kelab. Dan dekat situ kita akan serap player walaupun dia kurang dalam segi taekwondo, kita orang akan build up dia orang sampai pergi jauh.
Nama saya Tilagawati Awadai. Saya isteri kepada Al-Selva Mutu. Saya berkenal dia dari junior saya, masa junior, dia senior. Kita ada training together bersama-sama dekat Urban Field. Masa tu saya masih kecil lagi, umur saya 13 tahun masa tu. Saya masa junior, dia senior. Saya boleh wakil pergi negeri dulu. Dari negeri pergi under squad, pergi Sukma. Lepas Sukma saya pernah pergi 3 Sukma. Pernah menang national 3 kali. Pernah pergi SEA Games dan pernah pergi sekali World Championship. Macam mana berkenalan dengan dia? Masa training. Tapi masa training macam biasa. Tapi dia garang. Takut saya dengan dia. Tak tahulah macam mana, ada jodoh lah, dah kahwin. Jodoh kahwin tu dapat 2 anak. Anak saya pun dua-dua pun dalam taekwondo juga. Diorang sekarang satu dalam junior team, satu nak pergi Sukma. Terpilih. Karakter dia, rumah lain, taekwondo lain. Rumah pun strict, taekwondo lebih strict dari sana. Dua-dua pun taekwondo, kita nak buka kelab sendiri. So, saya cakap dengan Lam, ya jom kita buka kelab. So, lepas tu kita dapat satu kelab Jago. 2010 kita buka Jago. Sampai sekarang Jago tu masih ada. Hidup dengan semua budak-budak ni. Pernah pergi tournament bawa budak. Saya suka pergi tournament bawa budak-budak. Nak jadi macam satu Selva Mutu bawa. Dapat satu Selva Mutu. Ataupun macam Wasugi. Cari macam Wasugi. Sedang cari lagi. Ada. Cuma tak ada keras macam diorang. Hard training. Saya boleh kata selagi saya dalam taekwondo, isi dan darah saya taekwondo itu kenangan manis lah. Memang saya tak boleh lupakan. Saya tak boleh pisahkan saya daripada taekwondo. Macam isi dan darah lah. Jadi saya sentiasa motivated taekwondo. Kenangan pahit, 1 hari bulan 2, 1992 di Stadium Negara, bowling pun patah masa kejohanan Asia Championship. Sedih pasal saya dah menang 2 pusingan. Saya dalam quarter final. Quarter final saya boleh menang, memang menang. Tapi dari segi kejahalan, saya tak dapat disambung. Itu memang satu benda yang memang sedih lah. Sampai sekarang boleh fikir lah. Saya rasa 6 bulan saya dalam wheelchair. Lepas tu duduk hospital dalam 2 bulan. Lepas tu buat treatment dengan ada traditional treatment yang boleh menyebabkan saya ni berdiri hari ni lah. So lepas injury tu macam mana nak build up balik semangat untuk training? Lepas tu bertanding balik kan? Okey, selepas injury memang doktor dari segi medical, doktor cakap saya ni habis karier saya. Pasal injury tu memang kira macam serius lah. Satu, doktor cakap kalau you operation ada chance datang balik tapi not 100%. Tapi kalau ada buat treatment tradisional pun kata 100% tak jadi. Tapi semuanya di sini. Again, coach saya dengan Dr. Ramlan daripada ISN, dia kata, Selva, semuanya terletak pada anda sendiri. Awak nak, tak nak. Kalau awak nak, awak sendiri kena usaha. Tak ada orang yang tolong. Jadi saya pun dalam hati saya, kita buat lagi sekali lah. Apa? Dalam setahun, saya balik. 92 saya cedera, 1 bulan November. 53, 1 tahun saya training. 94, bulan September, saya wakil Malaysia ke Hiroshima. Jadi memang susah. Hari-hari kena train, treatment, pergi swimming pool, buat macam-macam treatment. Memang kata itu satu reborn. Dilahir semula. Tapi nothing is possible lah. Boleh buat. Kalau ada hati, mau buat, kita boleh buat. Jadi daripada umur 5 tahun tu, taekwondo tu dalam hati saya. Master Sokolingam daripada Navy. Dia mengajar untuk ahli Navy kan. Saya dulu setiawan. Jadi daripada umur 5 tahun tu taekwondo memang dah ada lah. Bila kita dapat peluang 80-an dalam masuk taekwondo dan saya pilih taekwondo je lah. Okey, kehidupan dekat kampung selain daripada mak kata
tadi tak bagi training apa semua kan. Kehidupan kat kampung mostly buat apa je sepanjang nak menjadi atlet tu? Memang kerja sambilan lah. Saya kerja di kebun-kebun sayur untuk cari duit untuk makan. Macam-macam kerja saya dah buat dah. Macam-macam kerja saya dah buat. Bila dah saya dah bercimpuri dalam taekwondo pun, nak duit untuk datang Kuala Lumpur untuk training. Kalau Asian Games, kalau saya nak maju, pun saya cakap, awak kena pergi Kuala Lumpur training. Sini tak cukup. Jadi kalau daripada Cumur nak pergi Ipoh pun, kena ada tambang bas. Saya kayuh basikal 15 km. Kayuh basikal, habis training dalam pukul 9.30, kayuh basikal balik Cumur dalam pukul 11 malam. Macam itulah, bekas nak naik bas nak kena bayar 50 sen. 50 sen masa zaman saya tu besar. Dulu kan naik bas Kuala Lumpur, naik Kuala Lumpur datang duduk dalam dojang. Training macam ini, pakai kain, tidur macam tu je. Tak ada bantal, tak ada apa, tidur. Tak ada duduk hotel, tak ada duit. Orang tu pun bagilah, dia duduk sini. Makan kedai bawah. Itu pun makan tak payah bayar. Ada orang sponsor. Tulis buku saja orang bayar. Jadi segi duit memang saya tak ada. Tapi ada yang desain saya yang bagus, yang bantu saya jadi orang macam ni. Masa berapa orang adik-beradik dalam keluarga? 3 orang. Saya last sekali. Abang saya, kakak dengan saya. So yang lain-lain bukan dalam sukan? Dia orang bukan dalam sukan. Saya seorang saja dalam sukan. Okey, kepada adik-adik di luar taekwondo sana, yang taekwondois, yang nak maju taekwondo, nak jadi champion Olimpik lah, Asian Games lah semua tu, inilah nasihat saya. Okey, taekwondo zaman saya dulu dengan taekwondo sekarang dah lain dah. Yang kalau you nampak saya hari ni pasal taekwondo. Kalau tak ada taekwondo, tak tahulah di mana saya hari ni. Okey, dari segi disiplin, fizik saya, disiplin, komitmen, semuanya datang daripada taekwondo. Jadi bukan mustahil untuk adik-adik untuk capai pencapaian yang terbaik. Boleh. Ini dengan sini. Dia kena synchronize. Okey? Kalau orang cakap, hang tak boleh, kau budikan. Jangan cakap dengan orang. Cakap sini. Dengar sini apa dia cakap. Kalau saya pernah cakap dengan orang dulu, saya badan kecil. Orang cakap, oh orang kecil tak boleh menang. Memang tak boleh menang. Tapi saya tak pedulikan cakap orang-orang itu. Saya tanya diri saya sendiri, hati saya cakap boleh, saya boleh. Jadi kalau saya boleh, anda pun boleh. All the best. Menjengah aktiviti R. Selva Mutu, beliau bukan saja aktif dalam melatih atlet bagi sukan taekwondo, namun beliau turut memfokuskan kepada pembinaan juara atlet dalam sukan tenis. Dengan rutin latihan di antara kedua-dua sukan ini, bagi sukan tenis pula beliau berjaya melahirkan jagoh tenis negara, antaranya Imran Daniel Hazli dalam kategori perseorangan lelaki. Perjalanan menjadi seorang jurulatih tidak hanya tertumpu di gelanggang taekwondo jagoh, malah R. Selva Mutu tetap bersemangat hadir ke Stadium Jalan Duta membantu persediaan bagi atlet sukan tenis. Jelas impiannya cukup besar. Dengan pengalaman yang ada, beliau cukup menginspirasikan ramai pelapis muda untuk terus maju dalam bidang sukan yang diceburi. Bukan mudah, namun ia perlu konsisten agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini, antaranya kecederaan berulang yang boleh melumpuhkan impian seseorang untuk terus beraksi cegas dalam setiap kejohanan yang disertai. Jika rutin latihan sentiasa dilakukan dengan sistematik, persiapan ini pastinya melengkapkan persediaan sebelum, semasa atau selepas pertandingan. Jelas, sukan taekwondo memang sangat berlainan berbanding seni bela diri yang lain di Asia. Secara fizikalnya, ia cukup dinamik dengan pergerakan aktif, merangkumi kemahiran dan formasi, gaya serangan pelbagai dan cara bertahan yang dinamik lagi praktikal. Dengan bantuan ahli keluarga serta orang yang dipercayai, pastinya impian R. Selva Mutu terhadap kelab taekwondo jagoh ini berjaya. Legasi yang dibawa dari satu generasi ke satu generasi disambung begitu baik dengan bantuan anak-anak yang bakal membawa impian tersebut bersama dalam melahirkan lebih ramai lagi juara dunia dari Malaysia. Dalam pada itu juga, kami turut menerima kunjungan Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, untuk bertanya khabar dan melihat perkembangan semasa R. Selva Mutu dalam menguruskan kelab taekwondo jagoh beliau sendiri. Perjumpaan yang singkat, namun ia cukup jelas memberikan jalinan yang baik untuk atlet yang bersara kekal positif dalam menjalankan aktiviti selepas bergelar atlet. Biarpun tidak berada di podium, namun apa yang membanggakan, setiap bekas atlet ini mampu memberikan impak kepada pembangunan bakat muda kepada sesuatu sukan. Tamat kisah R. Selva Mutu untuk episod kali ini. Semoga kisah beliau dapat menaikkan lagi semangat serta rasa cinta kita kepada negara, terutamanya dalam mengharumkan nama negara bagi sukan di peringkat antarabangsa. Sehingga berjumpa lagi dalam Inspirasi Legenda, penyemara misi emas.
courage I possess through the drama. H is for the hurt, but it's all for the honor. A is for my attitude, working through the patience. Money comes and goes, the M is for motivation. Gotta stay consistent, the P is to persevere. The I is for integrity, innovative career. The O is optimistic, open and never shut. And the N is necessary, cause I'm never giving up. See, they ask me how I did it, I just did it from the heart. Crushing the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry.